Oh, ibu memasak bersama Alif. Alif mencari daun pandan. Baginda mencari Bani Thaqif. Taif nama kampung halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menarikkan tazkirah Khalifah Muda Alif tadi. Sangat menyentuh hati. Nak tahu tak apa jadi lepas tu? Jom, mari saya ceritakan kepada hadirin sekalian. Selepas sahaja kewafatan isteri kesayangan baginda Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib, Nabi Muhammad SAW semakin diganggu, semakin dikutuk, semakin dikecam, semakin dihina sewaktu baginda menyampaikan dakwah. Baginda rasa macam nak berdakwah kepada penduduk kota Mekah ni dah tak ada harapan. Baginda dah berdakwah kepada mereka selama lebih kurang 2 ke 3 tahun. Namun yang memeluk agama Islam masih kurang daripada 100 orang. Bagaimana baginda tidak rasa kecewa? Bak kata orang Inggeris, baginda sendiri dah lost hope kepada penduduk Mekah yang masih kafir pada ketika itu. Baginda pun fikir, patutkah aku ni pergi berdakwah ke tempat lain Fikir. Baginda pun pilih satu tempat ni. Tempat ni jaraknya lebih kurang 100 km je dari kota Mekah. Tempat ni bernama Taif. Dengan harapan dan semangat baru yang mengundung, baginda Nabi Muhammad SAW telah bertolak ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Siapakah Zaid bin Harithah ni, hadirin hadirat sekalian? Bukan setakat sahabat kepada baginda, bahkan anak angkat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nama beliau juga telah disebut di dalam Al-Quran. Kenapa baginda memilih ke Taif? Kenapa tidak ke kota-kota lain di semenanjung tanah Arab? Kenapa tidak ke kota Madinah? Kerana di situ tinggalnya Bani Thaqif, satu suku kaum Arab yang hubungannya sangat-sangat rapat dengan Bani Hashim, keturunan Nabi Muhammad SAW. Baginda telah bertolak ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kerasulan, lebih kurang 619 Masihi. Baginda ke sana hanya berjalan kaki je. Hari-hari bayangkan, dengan panas teriknya, dengan ribut pasirnya, kena meredah padang pasir seluas mata memandang. Hadirin, kalau kita bagaimana? Kalau kita diletakkan dalam keadaan sebegitu, sanggupkah kita? Orang kalau ajak kita pergi berjogging, belum tentu kita nak pergi. Akan ada banyak alasan kita bagi. Kalau kita pergi pun, jogging sikit-sikit pun semput, nak air, penat. Tu baru sikit. Kadang 10 km tak sampai. Nabi 100 km dengan panas teriknya, semata-mata nak menyampaikan dakwah kepada umat baginda, nak menyampaikan dakwah ke tempat yang baginda tak pernah sampai, dan tidak ada kepastian pun bahawa penduduk Taif itu akan menerima dakwah baginda. Kalau kita, sanggupkah kita? Fikir-fikirkanlah. Sampai sahaja di Taif, Nabi Muhammad SAW terus pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar Taif. Pembesar-pembesar Taif terdiri daripada 3 orang adik-beradik. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hasrat baginda untuk menyampaikan dakwah dan menyeru mereka dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Malangnya ketiga-tiga beradik itu menolak mentah-mentah, menghina, mencaci dan menghalau baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari Taif. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW tetap berada di Taif selama 10 hari dan meneruskan dakwah baginda, walaupun tiada orang yang menerima dakwah baginda. Hamba sahaya yang tak bersalah pula disuruh beratur di sepanjang jalan Taif dan diarahkan untuk melemparkan batu dan ranting kepada baginda. Ya ayyuhan nas, hal tanzurunahu huwa qala annahu huwa nabiyyul akhir
الزمان هو كذاب ارميه بالحجارة أو سأضربكم. Wahai manusia-manusia sekalian, kamu semua nampak akan lelaki tersebut. Dia telah mengaku bahawasanya dia itu Nabi akhir zaman, sedangkan dia itu pendusta belaka. Balinglah kepadanya batu, atau aku akan memukul kamu semua. Ya Allah, tolonglah aku ni ya Allah. Kafa wa kafa, intahu jami'an. Cukuplah, berhentilah kalian. Ya Allah, kepada Engkau lah aku mengadu hal kekuranganku, keletihanku, kehinaanku ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Engkau lah Tuhan kepada golongan yang lemah dan dhaif ya Allah. Engkau lah Tuhanku. Kepada siapa lagi yang hendak aku serahkan diri ini ya Allah? Apakah kepada mereka yang mencikan aku, atau kepada musuh yang kau berikan kuasa mengatasi aku ini ya Allah? Perkenankanlah doa aku ini ya Allah. Istajibillahumma do'ana ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadirin sekalian, tidakkah kita lihat betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW? Kerana baginda tak menyimpan sikit pun dendam, hatta sebesar zarah pun kepada penduduk Taif yang memperlakukan baginda sebegitu rupa. Bahkan baginda sempat berdoa dengan doa yang telah saya bacakan sebentar tadi. Saya ingin kaitkan akhlak Rasulullah dalam peristiwa Taif ini dengan satu ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Surah Al-Azim, Surah Al-Ahzab, ayat yang ke-21. Hadirin sekalian, saya ingin mengambil frasa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu satu suri tauladan yang baik bagimu. Kita lihat bagaimana Rasulullah bersabar. Kita lihat bagaimana Rasulullah masih bertabah dalam berdakwah. Kita boleh mengaplikasikan kesabaran baginda dalam hidup kita. Orang kalau caci kita sikit pun kita boleh hilang sabar. Tapi kita tengok baginda, kena baling batu, kena caci depan-depan pun masih bersabar. Kita bagaimana pula? Hadirin hadirat sekalian, cuba bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW telah datang dari jauh 100 km dari kota Mekah. Baginda berjalan kaki je, tak naik unta, tak naik kuda, tak naik apa-apa pun kenderaan. Sampai ke Taif, terus kena hina, terus kena halau. Semasa berdakwah, kena baling batu sampai cedera parah. Baginda masih bertabah walaupun telah diperlakukan sebegitu. Masih semangat untuk berdakwah kepada umat baginda, umat akhir zaman. Kalau kita, bagaimana? Contohlah, salah seorang daripada hadirin sekalian nak menjadi seorang pendakwah media sosial. Dia pun buka phone, buat akaun TikTok, nak buat video kat TikTok. Dia rakam video dakwahnya, lepas tu dia post. Esoknya, bangun-bangun tidur, tak solat subuh, tak baca doa tidur, terus tengok phone. Nampak notification banyak, views 20k, like 10k, komen k. Dia pun buka lah komen. Tengok ada satu komen, ini Acah Halim lah, munafik. Kat
TikTok boleh lah berpura-pura nak alim. Depan-depan terbalik Scroll lagi nampak kan satu komen. Dia ni nak famous. Dia tengok orang lain buat konten dakwah cepat famous, dia pun nak famous. Ataupun dia nak duit. Sebab zaman sekarang cari duit senang dengan media sosial. Malah kerja walaupun sihat walafiat. Dia pun dalam hati pun fikir, aku ni betul ke biar aku nak buat konten dakwah Aku tengok orang lain buat video gaming, video masak, video review, video travel, jaya je. Kenapa aku buat konten dakwah kena kecam? Kalau macam tu, baik aku buat konten gaming. Aku lagi main game. Macam mana tu? Dengan cepatnya, seseorang itu boleh berputus asa, termakan dengan tipu daya hasutan syaitan. Tapi Nabi, bagaimana? Baginda tetap bersabar, baginda tetap bertabah, baginda tetap menunjukkan akhlak yang baik kepada penduduk Taif. Tidakkah kita lihat betapa hebatnya Nabi kita, betapa sabarnya Nabi kita, betapa tabahnya Nabi kita, Khatimul Anbiya, Nabi akhir zaman, Nabi yang mampu memberi syafaat kepada kita, hadirin hadirat sekalian. Tidakkah kita ingin cuba untuk menjadi seperti baginda? Sama-sama kita berubah. Sekian daripada saya. Saya Khalifah Muda Amir. Main-main juga selawat jangan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapakah Nabi Muhammad SAW digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Antara salah satunya kerana pada ketika itu Nabi Muhammad SAW dirundung dengan dua kesedihan yang terbesar, yakni perginya dua insan yang Nabi paling sayang, mencintai dan dikasihi, yaitu bapa saudaranya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib ialah orang yang menjaga Nabi ketika Nabi berumur 8 tahun sehingga akhir hayatnya. Abu Talib juga orang yang sentiasa mempertahankan Nabi, melindungi Nabi saat Nabi dicaci, dimaki dan diugut bunuh oleh kafir Quraisy. Begitu sayang dan kasihnya Nabi ini dekat bapa saudaranya. Ada dalam sebuah riwayat ada menceritakan Abu Talib masa dia bawa Nabi ni di jalan-jalan, masa Nabi kecil, bila sampai dekat orang yang ramai, Abu Talib ni kata, ini anak saya. Abu Talib dalam riwayat Nabi punya sayang dekat Abu Talib ni sampai Nabi ni kata, Abu Talib ni bapa kandungku. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ialah insan yang kedua wafat pada tahun yang sama. Sayyidatina Khadijah adalah sang kekasih dan suri tauladan yang paling Nabi sayangi dan dicintai. Sayyidatina Khadijah ini juga sanggup mengorbankan segala-gala hartanya demi membantu dakwah baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah adalah perempuan pertama yang memeluk Islam. Sebab itulah Nabi sayang sangat dekat Sayyidatina Khadijah ini. Tekanan dan kesedihan inilah, tekanan dan kesedihan yang dahsyat, ujian besar buat Nabi, sampai ujian besar buat Nabi sehingga sampai ke muncak
dalam surah ada menyebutkan Nabi punya sedih bila hilang dua orang yang dia sayang. Sampai Nabi ni nak jalan pun melelong, nak jatuh. Pada saat-saat kesedihan inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengisrakan Rasulullah SAW pada malam Isnin 27 Rejab 11 Kerasulan. Tuan-tuan tahu tak Isra' tu apa? Isra' tu adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tu dekat Mekah dan Masjidil Aqsa tu dekat Palestin. Sebagai akhirnya sama-sama kita ambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa agung ini. Sekian daripada saya Khalifah Muda. Jadi ingat, tak izin tak apa, janji beriman. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat lagi bertemu pada majlis yang mulia ini. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Isra' Nabi Muhammad SAW. Berlaku pada suatu malam ketika baginda sedang tidur dan didatangi oleh dua malaikat, Malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat pun membawa Nabi Muhammad pergi ke Telaga Zamzam. Di Telaga Zamzam, dada Nabi dibelah dan dikeluarkan hati baginda untuk dicuci dan menghilangkan hazus syaitan. Apa itu hazus syaitan? Hazus syaitan itu adalah tempat-tempat bisikan syaitan yang ada di dalam hati setiap manusia. Kita semua ada hazus syaitan. Hanya Nabi Muhammad SAW yang tidak ada hazus syaitan. Kemudian datang seekor haiwan iaitu buraq untuk dijadikan haiwan tunggangan baginda. Kemudian baginda pergi menunggang buraq bersama dengan Malaikat Jibril dan Mikail menuju ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan baginda ke Masjidil Aqsa, Allah telah memberikan beberapa gambaran kepada baginda sebagai ibrah ataupun pengajaran buat kita semua. Yang pertama, baginda ada melihat sekumpulan manusia yang menghantukkan kepada mereka kepada batu yang besar sehingga hancur berkecai kepada mereka sendiri. Ini adalah disebabkan balasan kepada siapa yang selalu meninggalkan solat. Yang kedua, baginda ada melihat seseorang yang menggunting lidahnya sendiri menggunakan gunting yang diperbuat daripada api neraka. Nabi bertanya hal itu kepada Jibril dan Jibril berkata, itu adalah balasan untuk sesiapa yang suka untuk menghina, mengutuk dan mencaci orang lain. Yang ketiga, baginda ada bau sesuatu yang wangi dalam perjalanan baginda. Dan Jibril berkata, itu adalah bau kubur Masyitah, iaitu seorang tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun yang akhirnya dia mati dibunuh oleh Fir'aun sendiri disebabkan dia cuba untuk mempertahankan akidahnya. Kemudian baginda pun berhenti dekat satu tempat yang dipanggil Taibah. Tapi Taibah tu nama dulu dah. Sekarang Taibah tu dipanggil Madinah Al-Munawwarah. Dekat tempat tu Jibril kata kat baginda, tempat Taibah ni akan jadi tempat penghijrahan baginda satu hari nanti. Lalu baginda pun solat 2 rakaat dekat Taibah tu. Kemudian akhirnya baginda pun sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa baginda bertemu dengan seluruh para nabi dan rasul daripada zaman Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi pun dipilih untuk menjadi imam. Ini adalah tanda lah ataupun alamat untuk menunjukkan bahawa baginda adalah khairul anbiya wal mursalin.
Kemudian baginda pun dipersembahkan dengan 3 gelas yang berisi air. Gelas yang pertama berisi air biasa, gelas yang kedua berisi arak, dan gelas yang ketiga berisi susu. Dan Nabi Muhammad pun memilih susu. Dan Jibril pun berkata kepada baginda, engkau telah memilih fitrah. Ini juga ada kaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap daripada kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan apa yang mencorakkannya adalah kita, diri kita sendiri. Ini juga menunjukkan bahawa Nabi Muhammad walaupun dia dihina, walaupun dia diuji dengan cabaran yang banyak, tapi baginda tetap berada dalam fitrah yang betul, tetap berada dalam jalan yang benar. Dan fitrah kita yang sebenarnya adalah untuk mencari Tuhan, dan sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Sekian itu sahaja daripada saya Khalifah Maulid Said. Kesabaran sumber kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya telah bacakan tadi ada di dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 14, yang bermaksud, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang sebenar pada waktu yang lain, iaitu di Siratul Muntaha. Jadi pada hari ini saya mau berkongsikan satu kisah, iaitu tentang Mi'raj. Apa yang dimaksudkan dengan Mi'raj? Mi'raj ini merupakan kisah di setiap langit. Jibril membawa baginda Nabi Muhammad SAW pergi ke langit pertama dengan menaiki Buraq. Sebelum memasuki langit pertama, akan ada seorang malaikat yang akan menjaga pintu langit tersebut. Apabila sampai di langit pertama, penjaga pintu itu bertanya kepada Jibril, siapa yang bersama dengan engkau, Jibril? Jibril menjawab, Muhammad. Adakah Muhammad diundang? Penjaga pintu itu cakap, ya. Apabila pintu langit itu tersebut dibuka, baginda menampak seorang manusia yang tingginya lebih kurang 60 hasta. Baginda bertanya kepada Jibril, siapakah itu? Jibril menjawab, dia adalah Abu Bashar, bapa segala manusia, iaitu Nabi Adam. Baginda memberi salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, Waalaikumsalam, wahai cucu yang soleh, Nabi yang soleh. Kemudian baginda terus pergi ke langit kedua. Baginda berjumpa Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Baginda memberi salam kepada kedua orang Nabi itu. Kedua orang Nabi itu menjawab, Waalaikumsalam, wahai hamba yang soleh, Nabi yang soleh. Selepas itu baginda pergi ke langit ketiga. Baginda berjumpa Nabi Yusuf AS. Pada langit keempat, baginda berjumpa Nabi Idris AS. Pada langit kelima, baginda berjumpa Nabi Harun AS. Pada langit keenam, baginda berjumpa Nabi Harun AS. Pada langit ketujuh, baginda berjumpa Nabi Ibrahim AS. Apa yang saya nak kongsikan secara terperinci di sini adalah pada langit ke-6 dan ke-7. Pada langit ke-6, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Nabi Musa alaihi salam. Baginda melihat Nabi Musa menangis. Baginda bertanya kepada Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis kerana umatmu memasuki syurga lebih banyak daripada umatku. Jadi di sini kita boleh bersyukur kerana menjadi Nabi Muhammad, kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sanggup berkorban segalanya demi Islam, demi umatnya. Tapi pada hari ini, adakah kita mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah pada hari ini kita masih mengikuti sunnah-sunnah baginda? Adakah pada hari ini kita sudah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selepas itu, baginda pergi ke langit ke-7. Baginda berjumpa Nabi Ibrahim AS sedang duduk di pintu syurga dan bersandar di Baitul Ma'mur bersama kaumnya. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ini merupakan Kaabah bagi para malaikat, yang Allah cuma memberi 70,000 malaikat untuk bertawaf di dalamnya dalam masa sehari saja. Apabila habis malaikat itu bertawaf, maka akan digantikan kepada 70,000 malaikat yang lain. Dan yang mana malaikat sudah habis bertawaf, dia tidak akan datang bertawaf sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab Allah telah mencipta malaikat ini lebih banyak daripada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian
baginda Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, marhaban, hamba yang soleh, Nabi yang soleh. Nabi Ibrahim berkata lagi, sampaikanlah salamku ini kepada umatmu, beritahu kepada mereka di dalam syurga sana ada tanah yang lapang dan indah, dan semaikanlah tanah tersebut dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apabila kita menyebut kalimah tersebut, maka akan muncullah satu tanaman kita ataupun satu pohon kita dalam syurga. Apabila kita menyebut kalimah tersebut 100 kali, maka akan muncullah 100 tanaman kita dalam syurga. Selepas itu, Malaikat Jibril membawa baginda Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratul Muntaha. Bayangkan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW daripada satu langit ke satu langit mengambil masa 500 tahun perjalanan cahaya. Itu baru perjalanan cahaya. Jadi jarak ke langit pertama ke langit ketujuh mengambil masa 3,500 tahun perjalanan cahaya. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'raj hanya memerlukan satu malam sahaja. Jadi sesungguhnya ia adalah kekuasaan Allah SWT yang perlu kita imani bersama. Sekian daripada saya. Saya Khalifah Muda Adam. Ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut iman, semua beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat berjumpa pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, dengan rahmatnya, dengan limpah kurnianya. Jadi selepas Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, Nabi pun naik ke langit. Apabila Nabi terima solat 50 waktu, Nabi tak ingkar, Nabi terus turun. Bila sampai ke Nabi Musa, barulah Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan? Berapa solat? Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Rasulullah, 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi Musa alaihi wasallam berkata, wahai Muhammad, umat kamu tak boleh buat 50 tu, wahai Muhammad. 50 tu banyak sangat. 50 hadirin sekalian. Kalau Nabi Musa tak pujuk Rasulullah untuk tebalkan muka menghadap Allah semula, hadirin bayangkan, semua duduk dalam masjid 50 waktu, setengah jam azan qomat, setengah jam qomat, setengah jam qomat. Nak boleh buat apa? 5 waktu pun selera umat Nabi SAW lebih separuh tak boleh sembahyang. Dan kat Malaysia ni, kajian kat Malaysia ni je, lebih 80% umat Islam yang tak sembahyang. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu tak boleh buat, wahai Muhammad. Nabi Musa ni, umat dia adalah yang kedua paling ramai selepas Nabi bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa ni sangat berpengalaman kerana umat yang lebih keras kepala daripada kita, lebih teruk daripada kita, lebih gagah daripada kita. Dan Nabi Musa kata lagi, wahai Muhammad, Pergilah bertemu di mana kamu bertemu, di mana tempat kamu bertemu dengan Allah semula, dan mintalah kepada Allah keringanan. Nabi pun naik. Setelah Nabi turun, Nabi Musa tanya lagi, berapa? Nabi pun jawab. Nabi pun sebut, ada yang mengatakan Allah tolak 5 waktu. Nabi Musa kata banyak lagi. Pergi lagi. Nabi pun naik. Lepas tu Nabi turun. Nabi naik, Nabi turun, sampai 5 ke 6 kali. Sampailah sembahyang 35 waktu je. Hadirin ingat Nabi tak malu? Nabi malu. Kita nak pergi minta sedekah pun, nak pergi minta derma pun, nak pergi minta maaf pun dah malu. Ni Nabi nak pergi minta kurang solat kepada Allah. Nabi Musa kata lagi, wahai Muhammad, berapa? Nabi pun jawab lagi, 5 waktu di semalam. Lepas tu Nabi kata lagi, wahai Muhammad, engkau akan menyaksikan umat kau tinggal solat
5 waktu pun umat kamu tak boleh buat. Dan benarlah kata Musa AS, umat kamu akan tinggal 5 tu wahai Muhammad. Dan kata Rasulullah, raja'tu Rabbi, aku dah pergi menghadap Tuhanku. Sa'altu Rabbi hatta istahyaitu minhu, sehingga aku jadi malu dengan Allah. Sehingga aku jadi malu dengan Allah. Dan Allah telah menjanjikan kepada umat aku, sesiapa yang sembahyang 5 waktu, dan Allah bagi kepadanya pahala 50 waktu. Dan inilah keistimewaan buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, solatlah, sembahyanglah. Kerana jika bagi dia hidup sekarang, nescaya bagi dia sedih melihat kita, bagi dia kecewa, bagi dia merasa usaha sia-sia. Dan Nabi pernah bersabda, tidaklah yang membezakan orang Muslim dan orang kafir melainkan solat. Sekian daripada saya Khalifah Muda Arsyad. Biar kulit hitam, jangan hati hitam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia yang kita dapat lagi bertemu pada pagi yang penuh barakah ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَأَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ إلى akhir ayat. Yang tiadalah kami menjadikan pada pandangan malam Mi'raj yang kami menunjukkan kepadamu sebagai salah satu ujian bagi manusia. Pada mulanya, Khalifah Aidil telah menyampaikan kisah tentang pemulawan kaum Quraisy kepada Nabi, bahkan bukan sahaja kepada Nabi, ahli keluarga Nabi, sahabat Nabi dan seluruh umat muslimin pada ketika itu. Dan pada kisah yang kedua, Khalifah Muda yang dikongsikan oleh Khalifah Muda Adib tentang Nabi dikejutkan oleh kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan itu membuatkan Nabi begitu sedih. Dan pada kisah yang ketiga, dikongsikan oleh Khalifah Muda Amir tentang perjuangan baginda, sehingga baginda hampir berputus asa kerana dicela, dihina, dibaling batu oleh penduduk kota Taif. Kerana apa? Kerana penduduk kota Taif masa itu tidak mahu menerima dakwah baginda. Tapi betullah orang kata, selepas hujan akan timbul pelangi. Dan pada kisah yang keempat, Khalifah Muda yang dikongsikan oleh Khalifah Muda Danish, Nabi digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dan begitu juga pada Khalifah Muda yang lain-lain. Khalifah Muda Zaid berkongsikan tentang peristiwa Isra, Khalifah Muda Adam berkongsi tentang peristiwa Mi'raj, dan Khalifah Muda Arsyad berkongsi tentang persyariatan solat yang pada awalnya 50 waktu dan sehingga dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sahaja. Dan jikalau kita membuat 5 waktu itu, kita dapat pahala seperti 50 waktu solat. Dan saya ingin berkongsi kepada anda semua tajuk yang terakhir, iaitu pendirian masyarakat pada ketika itu. Apa yang terjadi apabila Rasulullah SAW bangun pada waktu pagi selepas peristiwa Isra wal Mi'raj? Baginda menyampaikan kepada seluruh manusia yang ditemui olehnya, semalam aku didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mengambil jantungku lalu mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengembalikan jantungku pada tempatnya semula. Lalu aku ditunjukkan oleh sebuah binatang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Binatang itu lebih besar daripada kedai, lebih kecil daripada kuda. Dan selepas aku menunggang binatang tersebut itu pun mengepakkan saja satu kedua kali. Dan selantas terus aku melihat Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naiklah ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima segala perintah-perintah daripada Allah SWT. Dan pada malam yang sama, aku balik lagi ke Masjidil Haram. Lalu apa yang terjadi?
seluruh orang-orang Arab jahiliah yang mendengar cerita beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang kau menceritakan ini? Kau ingat kami bodoh seperti yang kau ingin percayakan cerita dongeng kamu ini? Kau layak dipanggil seperti orang gila ya Muhammad." Kenapa mereka memanggil Nabi kita seperti orang gila? Kerana mereka melihat kejadian itu dengan mata, dengan logik akal. Jarak 1235 km dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram, jaraknya 2468 km. Tidak mungkin ini semua berlaku dalam satu malam. Namun apa yang terjadi? Apabila berita ini disebarkan, ramai lagi orang kembali murtad. Apabila berita ini disebarkan lagi, ramai orang lagi yang meragukan bahawa Nabi Muhammad SAW iaitu ilah Rasul. Namun apabila berita ini sampai ke tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Jikalah ini datangnya daripada Rasulullah SAW, maka aku percaya." Ini adalah perbezaan antara yang mencari ilmu dengan orang yang beriman. Ketika mencari ilmu, kita melihat apa yang dibicarakan. Kita tidak pernah melihat siapa yang berbicara. Jika yang berbicara itu adalah benar, kita ambil untuk ketetapan. Jika yang dibicarakan itu benar, kita ambil untuk menambah ilmu. Tapi apabila dalam perkara iman, kita tidak pernah lihat apa yang dibicarakan. Kita lihat siapa yang berbicara. Kita berbicara itu adalah Allah dan Rasulullah SAW. Maka itu satu kewajipan. Maka itu satu kepastian untuk kita percaya. Berdasarkan ayat yang saya telah bacakan pada mukaddimah sebentar tadi, apa yang saya ingin kaitkan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni, kita dapat membezakan antara orang yang beriman ataupun dengan orang yang kufur. Dalam arti kata yang lain, adakah masyarakat ketika itu membenarkan atau mendustakan kata-kata beliau? Jikalau kita tidak mempercayai hukum peristiwa Isra Mi'raj ni, hukum tidak mempercayai peristiwa Isra akan jatuh kafir. Hukum tidak mempercayai peristiwa Mi'raj akan jatuh fasik. Jikalau kita ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh manusia tentang peristiwa Isra Mi'raj, adakah kita akan percaya atau kita akan mendustai beliau? Itu semua terpulang balik kepada kita. Tepuk dada, tanya iman. Sekian itu sahaja daripada saya, Khalifah Muda Azhar Amal, meneguhkan ukhuwah, menebarkan dakwah.